Malaysia jalinkan hubungan perdagangan dengan Israel hari ini. Malaysia jalinkan hubungan persahabatan diplomatik dengan Israel pada hari ini. Kita nak buat apa? Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sir Hisrozi, Hisrozi Tissue History. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang pertama tingkatan 5, alright, iaitu kedaulatan negara. Jadi siapa yang belum check out lagi video-video saya yang sebelum ini tentang kedaulatan, boleh check out YouTube channel saya. Saya dah sediakan video berkaitan dengan konsep kedaulatan, alright, definisi kedaulatan. Saya juga dah terangkan tentang apakah takrif bahasa berkaitan dengan kedaulatan, dan saya dah terangkan juga apakah pandangan-pandangan tokoh tentang kedaulatan ini adalah apa menurut mereka. Dan juga saya dah terangkan apakah jenis-jenis kedaulatan yang ada di dunia, dan video yang terakhir yang pernah saya buat berkaitan dengan kedaulatan adalah apakah ciri-ciri sesebuah negara yang berdaulat. Jadi ini adalah video bahagian yang seterusnya, iaitu subtopik 1.3, kita nak belajar tentang apa kepentingan sesebuah negara berdaulat. Kenapa kita kena ada negara berdaulat? Kalau kita tak berdaulat, tak boleh ke? Alright. Jadi, dalam exam kadang-kadang dia akan tanya kepentingan ataupun manfaat, kebaikan, ataupun dia akan guna perkataan mengapa kepentingan itu diperlukan atau penting dalam negara kita. Okey? Jadi ada 4 reason, 4 sebab, 4 kepentingan. Mengapakah kita memerlukan kedaulatan dan kenapa kita memerlukan negara kita menjadi sebuah negara yang berdaulat. Yang pertama adalah untuk keberkesanan pentadbiran, yang kedua adalah untuk kemakmuran ekonomi, yang keempat adalah untuk kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah yang ketiga adalah untuk kesejahteraan sosial, yang keempat adalah untuk kecemerlangan hubungan luar. Okey, kita akan tengok one by one. Kita pergi kepada yang pertama dahulu, iaitu keberkesanan pentadbiran. Kenapa kita perlu ada kedaulatan? Itu the first question yang saya akan ulang-ulang. Kenapa? Why? Apa reason dia? Yang pertama, supaya kita bebas untuk kita jalankan dasar pentadbiran kita. Dasar pentadbiran ni apa, cikgu? Dasar pentadbiran ini adalah bagaimana kita yang memilih nak mentadbir, nak memerintah negara kita mengikut acuan kita sendiri. Maksudnya kita tak perlu ikut penjajah. Sebab kita belajar sebelum ini, check out video saya sebelum ini, saya dah terangkan negara yang berdaulat adalah negara yang merdeka. Negara yang berdaulat adalah negara yang bebas daripada penjajahan. Jadi kalau kita, bayangkan kalau kita berada dalam penjajahan, boleh tak kita bebas menjalankan dasar pentadbiran kita mengikut apa yang kita nak? Tak boleh, mesti semuanya ditentukan oleh penjajah. Jadi bila kita dah merdeka, kita menetapkan, okey, macam mana dasar pentadbiran kita? Siapa yang jadi penggerak atau yang akan menjalankan pentadbiran kita? Dan kita tetapkan, selepas kita merdeka, penggerak bagi pentadbiran kita supaya mendapat keberkesanan pentadbiran dalam negara kita adalah jemaah menteri dan kementerian. Kita wujudkan macam-macam jawatan menteri-menteri dan kementerian dalam negara kita. Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kewangan untuk menjaga dan juga untuk mentadbir setiap badan-badan eksekutif ini. Okey? Yang seterusnya juga, kita juga yang menetapkan selepas kita berdaulat, apakah bentuk negara kita. Yang mana kita ada banyak kerajaan yang bekerjasama untuk menggerakkan negara kita menggunakan konsep sistem persekutuan. Yang mana sistem persekutuan ini merujuk kepada kerjasama antara satu kerajaan pusat dan beberapa kerajaan negeri yang membentuk sebuah negara yang bersekutu. Jadi siapa yang kurang faham, jangan risau. Okey, topik berkaitan dengan sistem persekutuan ni kamu akan belajar lebih banyak nanti pada bab yang keempat. Okey, dan pemerintahan pentadbiran kita dijalankan, alright, sesuai atau dikukuhkan dengan undang-undang yang kita wujudkan dalam negara kita. Dan setiap undang-undang yang ada dalam negara kita, kita tahu semuanya berpandukan perlembagaan ataupun undang-undang tertinggi di dalam negara kita. Dan semua benda ni hanya boleh kita buat kalau kita ada apa? Kalau kita ada kedaulatan, kalau kita ada kekuasaan tertinggi, atau saya suka sebut adalah kalau kita ada power. Kalau bayangkan kalau kita dalam penjajahan, kita tak boleh buat semua benda ni. Semua ditetapkan oleh British. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah kenapa kita kena ada kedaulatan, kenapa negara kita perlu berdaulat adalah untuk kemakmuran ekonomi. Alright? Supaya kita dapat jalankan dasar-dasar pembangunan ekonomi, dasar-dasar ekonomi kita supaya kita dapat meningkatkan taraf hidup dan kemajuan negara kita. Sebab apa? Bayangkan kalau kita dalam penjajahan, kamu rasa British nak memajukan ke taraf hidup masyarakat di tanah Melayu? Tidak. British hanya pentingkan apa? Dia hanya pentingkan untuk mendapatkan hasil bumi kita, untuk kepentingan mereka sahaja. Jadi bila kita dah merdeka, kita dah ada kedaulatan, kita yang tetapkan. Macam manakah cara untuk kita membangunkan ekonomi? Macam mana kita nak tingkatkan taraf hidup masyarakat? Kita yang tentukan melalui pentadbiran yang kita dah wujudkan tadi. Okey. Dan kalau tengok kat sini, pembangunan ekonomi yang kita buat selepas kita mencapai kedaulatan meliputi semua aspek. Aspek pertanian, aspek perdagangan, aspek industri, semua. Pendidikan dan sebagainya. Sebab kita nak memajukan negara kita. Sebab itulah kenapa kita perlukan kedaulatan. Sebab penjajah tidak pentingkan taraf hidup kita ni naik. Alright? Maksudnya bayangkan kalau hari ini kita masih lagi di bawah penjajahan, apa yang akan berlaku? Taraf hidup kita akan macam tu saja. British atau penjajah tidak ada satu orang kata niat pun nak meningkatkan taraf hidup masyarakat kita. Jadi dekat sinilah pentingnya untuk kita ada sesebuah negara berdaulat supaya kita dapat menetapkan kemakmuran kita yang dapat memajukan ekonomi negara kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita perlukan juga kedaulatan atau perlukan sesebuah negara berdaulat adalah untuk kesejahteraan sosial. Sosial ni merujuk kepada siapa? Kita, masyarakat, rakyat kita. Bila kita merdeka, bila kita berdaulat, kita boleh jalankan dasar sosial. Dasar sosial ni adalah planning ataupun rancangan-rancangan untuk membangunkan masyarakat kita, untuk memastikan kesejahteraan masyarakat kita. Alright. Dan kita dalam orang kata kita mensejahterakan masyarakat, kita nak pastikan masyarakat Malaysia itu dapat terlahir sebagai masyarakat yang berilmu dan berkemahiran. Jadi macam mana cara dia? Dasar sosial kita adalah dengan kita tingkatkan pendidikan. Kita meningkatkan dasar pendidikan kita. Alright. Dapat kat situ. Alright, kita tingkatkan orang kata kita punya sistem pendidikan supaya pendidikan itu dapat dimajukan supaya setanding dengan sistem pendidikan di negara luar. Okey, kenapa? Supaya bila kita dah ada masyarakat yang berilmu, kita dah ada banyak golongan-golongan intelektual, mereka inilah yang akan kembali memberi sumbangan kepada pembangunan negara. Sebab kamu semua, kita termasuk saya, kita adalah masyarakat yang berilmu, yang belajar. Kalau macam saya sedang menyumbang kepada negara dengan saya memberikan ilmu kepada kamu semua. Dan kamu semua tengah belajar supaya kamu yang akan menggantikan tempat-tempat orang yang tengah menyumbang sekarang untuk kembali menyumbang kepada negara. Dia macam cycle. Jadi setiap rakyat-rakyat yang hidup dalam negara berdaulat, mereka akan berusaha untuk jadi masyarakat berilmu supaya mereka pula yang boleh menyumbang kepada negara. Nampak tak kat sini? Okey, dan bayangkan kalau kita dalam penjajahan, kita tak ada kedaulatan. Kamu rasa British nak tingkatkan ke pendidikan kita? Kamu rasa British nak, orang kata nak pastikan ke kita ada banyak golongan-golongan cerdik pandai, masyarakat-masyarakat berilmu? Tidak. Dia akan biarkan sistem pendidikan kita macam itu sahaja. Kalau kita masih lagi di bawah penjajahan atau kita tak ada kedaulatan. Okey? Dan yang ketiga, contoh dasar-dasar sosial yang boleh kita buat untuk mensejahterakan rakyat adalah contoh kita menetapkan bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu. Kita wujudkan rukun negara. Alright, kita wujudkan dasar kebudayaan kebangsaan. Supaya apa? Sebab kita tahu masyarakat Malaysia ni adalah masyarakat yang berbilang kaum. Alright? Bila masyarakat yang berbilang kaum, jadi perpaduan itu sangat penting. Okey, jadi kita akan mencari cara macam mana kita nak wujudkan sebuah dasar sosial yang boleh mengeratkan lagi hubungan masyarakat yang berbilang kaum ni di negara kita. Sebab British tak fikirkan pada perpaduan kita. Kan kalau kita dalam penjajahan hari ini, British tak kisah kita nak berbunuh-bunuhan ke, kita nak bermati-matian ke, kita nak bergaduh antara isyada pun British tak kisah. Yang mereka pentingkan hanyalah kepentingan mereka saja. Jadi bila kita dah berdaulat, kita yang ada kuasa untuk kita menetapkan bagaimana dasar sosial kita supaya kita dapat mewujudkan perpaduan dan kesejahteraan sosial yang lebih mantap lagi pada masa akan datang. Jadi dasar sosial ini diwujudkan adalah untuk memastikan kita ada perpaduan. Dan yang terakhir adalah kenapa kita perlukan negara berdaulat, kenapa kita perlu menjadi sebuah negara yang berdaulat adalah untuk kecemerlangan hubungan luar.
Hubungan luar ni apa cikgu? Dalam bahasa mudahnya, kamu akan belajar lebih banyak tentang hubungan luar ni pada bab yang ke-9. Okey? Tetapi saya terangkan dekat sini, hubungan luar ni adalah senang kata dengan siapa Malaysia berkawan. Malaysia ni bila kita dah merdeka, kita nak kawan dengan negara mana? Kita yang tetapkan. Kita nak kawan negara ni, kita nak kawan dengan negara ni. Negara ni kita tak kawan. Negara ni kita jalinkan hubungan perdagangan. Negara ni kita jalinkan hubungan industri. Kita sendiri yang tetapkan. Sebab apa? Sebab bila kita berdaulat, dia memberikan kita hak kepada negara kita untuk kita jalinkan hubungan luar dengan mana-mana negara yang kita nak. Sama ada kita buat hubungan diplomatik ke, hubungan persahabatan ke, melalui dasar luar yang kita tetapkan sendiri. Kita yang menetapkan dengan siapa kita nak kawan. Okey? Bayangkan. Hari ini kita masih lagi di bawah British atau di bawah penjajahan. Okey, kita bagi senario kat sini. Okey? Bayangkan kita hari ini, dasar luar Malaysia hari ini adalah kita menjalinkan hubungan dengan semua negara. Kita berkawan dengan semua negara pada hari ini kecuali satu negara, iaitu negara negara Israel. Contoh kita tidak berkawan atau tidak menjalinkan hubungan diplomatik dengan Israel hari ini. Okey, jadi itu kita yang tetapkan. Bayangkan kalau kita masih lagi di bawah penjajahan. Kita tahu British atau United Kingdom pada hari ini mereka ada hubungan baik mempunyai hubungan baik dengan Israel. Bayangkan kalau kita di bawah penjajahan, dia cakap, okey, Malaysia jalinkan hubungan perdagangan dengan Israel hari ini. Malaysia jalinkan hubungan persahabatan diplomatik dengan Israel pada hari ini. Kita nak buat apa? Kita tak boleh buat apa. Sebab kita masih lagi di bawah penjajahan mereka. Tapi dengan adanya kedaulatan, kita yang menetapkan. Even British pun tak boleh nak tentukan sama ada kita nak kawan atau tidak dengan Israel. Sebab mereka tak ada hak. Sebab dia dah bagi kemerdekaan kepada kita. Jadi itu pentingnya. Alright? Supaya kita yang dapat menentukan bagaimana hubungan luar kita. Alright? Dan apa faedah bila kita menjalinkan hubungan luar ini? Kita dapat buat banyak perjanjian kerjasama dalam pelbagai bidang. Bidang perdagangan, bidang ekonomi, bidang pendidikan, penerusian dan sebagainya. Yang kamu akan belajar lebih banyak nanti pada bab yang ke-9, dasar luar Malaysia. Okey? Dan salah satu cara lagi adalah untuk mencapai kecemerlangan hubungan luar ini adalah kita menjadi anggota pertubuhan-pertubuhan luar. Contoh pertubuhan luar apa yang pernah kita join, yang masih kita join. Contoh kita ada PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kita ada ASEAN. Alright? Persatuan Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara. Kita ada OIC. Okey, kita ada NAM. Kita ada orang kata Commonwealth contohnya. Itu contoh pertubuhan-pertubuhan luar yang kita sertai untuk kita orang kata berperanan dengan orang kata menjalinkan hubungan-hubungan luar dengan semua negara-negara yang ada dekat luar. Dan apa tujuan dia? Adalah untuk meningkatkan imej negara kita. Sebab bila kita join pertubuhan luar ini, kita dapat meningkatkan imej. Macam mana cikgu? Contohnya kan, macam kalau contoh dalam pertubuhan Commonwealth. Alright? Kalau kita cakap tentang Commonwealth, kita tahu kita ada sukan Commonwealth. Jadi negara kita pernah menjadi tuan rumah yang menguruskan sukan Commonwealth yang ditakangi oleh berpuluh-puluh negara daripada Commonwealth. Nak menunjukkan apa? Ianya dapat meningkatkan imej negara dan menunjukkan kepada negara luar yang negara kita walaupun kecil, kita boleh buat atau kita boleh anjurkan orang kata aktiviti ataupun event yang besar. Alright, supaya negara luar mengakui kebolehan negara kita. Dapat ada kat situ. Jadi kat sini, orang negara luar akan tengok, hebat Malaysia ni. Walaupun kecil, dia boleh menguruskan sukan Commonwealth yang besar. Dan Malaysia adalah salah satunya negara yang dekat Asia yang pernah menganjurkan atau yang pernah menjadi tuan rumah kepada sukan Commonwealth. Tak ada lagi negara-negara dalam Commonwealth di Asia yang pernah menganjurkan sukan Commonwealth. Sukan Commonwealth adalah sukan kedua terbesar dekat dunia selepas Olimpik. Nak menunjukkan imej negara Malaysia itu sangat orang kata diangkat selepas kita menganjurkan orang kata sukan Commonwealth. Itu contohnya. Dan benda ini hanya boleh kita buat bila kita ada kedaulatan, bila negara kita berdaulat. Jadi itu pentingnya. Kenapa kita kena ada kedaulatan? Kenapa kita perlukan negara berdaulat? Adalah untuk kita wujudkan pentadbiran yang berkesan, untuk kita tingkatkan ekonomi kita, untuk kita pastikan rakyat kita sejahtera dan kita dapat menjalinkan hubungan dengan negara mana yang kita nak berkawan. Jadi itu adalah subtopik 1.3. Jadi kalau korang ingin part yang seterusnya 1.4 tentang bagaimana langkah-langkah untuk kita menjaga kedaulatan. Kedaulatan ni kalau tak dijaga, dia akan dirampas.
dia akan diambil, dia akan hilang. Jadi apa langkah dia untuk kita menjaga atau untuk kita mengekalkan kedaulatan negara kita? Itu korang kena check out dalam video yang seterusnya. Kalau korang nak bahagian 1.4, korang boleh komen di ruangan komen. So itu saja daripada saya. Let History Teach You History. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.